Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Seperti biasa tuan-puan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama diberi kesempatan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada bersama-sama pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab kita. Kita sambung tuan-puan dalam tajuk baru, iaitu tajuk yang ketiga di dalam modul sistem muamalat Islam, yang nama dia ialah khiyar. Nama dia ialah khiyar. Ini salah satu daripada sistem syariat dalam muamalat. Walaupun sekarang ini sistem khiyar ini sudah lupus, sudah tidak lagi diguna pakai, tetapi tetap kita belajar, mengambil tahu kerana dia merupakan sebahagian daripada agama kita. Tajuk yang pertama dalam sistem muamalah iaitu jual beli yang telah kita belajar. Tajuk yang keduanya ialah riba, dan tajuk yang ketiga pada malam ini ialah khiyar, sistem khiyar. Jadi khiyar ni tuan-puan, dia berlaku, saya ulang sekali lagi sebelum kita sambung. Khiyar syarat kita akan habiskan pada malam ini, khiyar majlis surat 17. Khiyar ini dalam bahasa kita dia panggil pilihan. Allah Ta'ala memberi peluang kepada pembeli dan penjual, peluang sama ada nak meneruskan jual beli, kira jadi, ataupun cancel, ataupun boleh untuk nak batalkan jual beli. Ini peluang yang disediakan oleh syarak. Jadi khiyar ini dia ada 3 dalam mazhab kita. Kalau mazhab Maliki dan Hanafi ada 2 sahaja. Itu dia beza. Jadi beza channel ini, beza juga dari segi hukum. Kalau mazhab kita Al-Imam Syafi'i ada 3 khiyar. Yang pertamanya ialah khiyar yang kita sedang bincang, nama adalah khiyar majlis, iaitu pilihan ketika kita berada dalam majlis jual beli antara penjual dan pembeli masih belum berpisah, maka syarak memberi peluang kepada kita sama ada kita nak meneruskan jual beli ataupun boleh pilih untuk cancel. Jadi peluang ini syarat bagi secara auto, tak perlu kita pilih. Secara auto. Jadi dipanggil khiyar pilihan auto ini, nama dia adalah khiyar syarat. Kita akan habiskan khiyar syarat malam ini. Ada 2 lagi khiyar, iaitu yang kedua nama dia ialah khiyar syarat. Pilihan untuk kita teruskan jual beli ataupun cancel selama tempoh 3 hari 3 malam, tak lebih. Lebih sedikit tidak ada ruang dan peluang lagi untuk kita nak cancel, tidak dibenarkan cancel. Kalau pembeli tidak menerima permintaan cancel daripada penjual ataupun penjual tak nak menerima hantar balik barang itu, tak haram ke atas penjual kerana dah habis tempoh yang dibenarkan oleh syarak. Itu dia panggil khiyar syarat. Maksud syarat itu menetapkan syarat memperuntukkan syarat pilihan kepada salah seorang daripada kedua-dua ini ataupun kedua-dua ini memilih untuk meneruskan ataupun cancel selama tempoh 3 hari sahaja. Itu dipanggil khiyar syarat.
Dan ada satu khiyar lagi tuan-puan, nama dia ialah khiyar aib. Kita akan bincang juga dalam modul kita ini. Khiyar aib ini khiyar dengan sebab berlaku kerosakan barang yang kita beli, boleh hantar balik. Tetapi ada syarat dia, iaitu kita akan bincang detail akan datang, iaitu subtopik yang ketiga, khiyar syarat yang ketiga. Dengan syarat kerosakan itu dia panggil aib qadim. Dia panggil kerosakan yang lama, bukan kerosakan di tangan pembeli. Kalau berlaku kerosakan di tangan pembeli, maka tidak boleh tidak boleh untuk hantar balik. Kita nak clean balik ataupun hantar balik kerana kita dah guna separuh, kita dah guna, tiba-tiba rosak di tangan kita. Itu tidak termasuk khiyar aib yang kita akan bincang detail. Baik. Kita sambung balik khiyar yang pertama tuan, khiyar majlis. Hanya ada dalam mazhab kita, tidak ada di dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Khiyar majlis ini, maksud dia tuan-puan, khiyar majlis ini yang pertama yang kita nak kena tahu, pertamanya ialah khiyar ini berlaku pada akad jual beli sahaja. Khiyar ini, sama ada khiyar majlis ataupun khiyar syarab ini, dia hanya berlaku pada akad jual beli sahaja, tidak berlaku pada akad lain. Dia tidak berlaku pada akad yang lain. Tak berlaku pada akad sewa, tak boleh hantar balik. Selepas akad sewa kita nak cancel balik barang kita sewa, tak boleh. Melainkan penyewa benarkan, itu okeylah, tak menjadi isu. Ini kita duk bincang ini, adakah haram ke atas penyewa apabila selepas kita akad sewa barang dia tak habis tempoh nak hantar balik, maka tak menjadi tanggungjawab penyewa ataupun hak ke atas penyewa untuk menerima hantar balik barang yang disewa. Kenapa? Kerana sewa tidak ada khiyar. Begitu juga pinjam juga tidak ada khiyar. Yang berlaku khiyar ini hanya dalam jual beli, dan kita sedang bincang khiyar ini ialah khiyar majlis. Khiyar majlis. Sebab itulah tuan-puan, kita nak kena settle dulu akad. Kita nak kena settle dulu akad. Selepas akad baru ada khiyar. Kalau belum akad, itu tak menjadi isu, boleh nak hantar balik. Kadang-kadang pilih di rak, kita pergi di pasar raya tuan-puan, pilih masuk bakul ataupun masuk troli, tiba-tiba ada 2-3 barang yang kita tak nak ambil, nak cancel. Itu tak menjadi isu bagi hantar letak balik. Sebab kita tak akad lagi, tak bayar lagi, itu tak menjadi isu. Ini isu dia tuan-puan. Yang pertama, kena pastikan berlaku akad jual beli terlebih dahulu. Selepas akad jual beli, tiba-tiba ada barang yang kita nak cancel, boleh tak nak hantar balik ketika dalam majlis jual beli? Itu dipanggil khiyar majlis. Apa maksud majlis tuan-puan? Saya lupa nak remind balik. Majlis ini dia kena faham makna dia. Apa maksud khiyar majlis? Apa maksud majlis akad jual beli? Ada majlis akad nikah, majlis akad jual beli, majlis akad sewa, majlis akad pinjam. Dia ada majlis dia. Kita majlis pengajian. Ni bukan majlis, bukan akad. Apa maksud majlis? Majlis ni sama je, majlis akad nikah pun sama, majlis akad jual beli pun sama. Maksud majlis ni tuan-puan, selagi mana mereka berdua, penjual dan pembeli, belum berpisah badan kedua-duanya. Dalam kitab Arab dia lebih detail. Belum berpisah antara penjual dan pembeli. Mereka, selagi mana mereka berada bersama-sama, penjual dan pembeli di mana saja, tak kisah, maka dinamakan majlis akad jual beli. Contoh tuan-puan, penjual ada, pembeli ada dalam satu tempat, di rumah, di pasaraya, di padan, di mana saja, tak kisah. Apabila dia akad, saya jual barang ini dengan harga sekian-sekian, pembeli kata saya beli barang ini dengan harga sekian, settle akad jual beli. Maknanya
barang tersebut menjadi milik pembeli dan duit menjadi milik penjual. Tetapi mereka masih berada dalam majlis, mereka belum berpisah. Itu dia panggil kedua-dua ini masih berada dalam majlis. Mereka belum berpisah badan mereka, walaupun berpisah roh. Ni kalau kita Arab lagi detail. Berpisah roh dia tak kira, dia nak kira berpisah jasad. Kalau roh berpisah daripada jasad, waris dia boleh sambung balik. Pak Haji datang kedai kita, akad jual beli selesai, tak dan berpisah, dalam majlis meninggal dunia, rebah tiba-tiba jatuh pengsan, innalillah, meninggal dunia. Mereka belum berpisah lagi di antara penjual dengan pembeli, mati tempat akad jual beli, baru selesai saja jual beli, tiba-tiba meninggal dunia. Maka tak dinamakan mereka ini berpisah lagi. Maka siapa yang akan mengambil alih? Diambil alih oleh waris mereka. Waris si mati itu boleh untuk cancel kalau waris ini tak nak, mengganti tempat si arwah ini. Tu dia panggil maksud majlis jual beli ini selagi mereka berdua ini belum berpisah badan mereka, ataupun dalam kita Arab dia lebih detail lagi, ataupun mereka berdua ini belum memilih untuk confirm jadi. Mereka senyap lepas akad jual beli, tak ada siapa pun pilih confirm, maksud dia panggil pilih untuk kira jadi. Mereka senyap, selagi tak berpisah, kedua-dua ini senyap, tak pilih untuk confirm jadi, maka ada ruang untuk mereka cancel. Salah seorang daripada mereka ini cancel, boleh. Maksud pembeli tiba-tiba duduk sembang lama setengah jam sembang, lepas akad jual beli dah setengah jam sembang. Lepas setengah jam sembang baru teringat dia duit yang ada dalam poket dia ini, isteri dia pesan beli benda lain. Lalu dia kata kat penjual, boleh tak saya nak pilih cancel, saya nak beli benda lain, saya lupa isteri saya kirim benda lain tadi. Duit ngam-ngam ada dalam poket, malah nak balik ambil duit, nak keluar balik. Boleh ke tidak cancel? Jawab dia boleh. Kenapa? Kerana syarak memberi peluang kepada salah seorang daripada dua ataupun kedua-dua untuk meneruskan jual beli ataupun cancel. Maka nama hukum tersebut, nama dia lah khiyar majlis. Tu settle tuan. Jadi haram kata penjual, dia tak benarkan. Dia kata tak boleh dah, lepas jual tak boleh hantar balik, melainkan nak kena tukar barang lain. Dia tak bagi, maka haram kata penjual. Kenapa? Kerana hukum khiyar majlis ini dia bukan pilihan, tetapi dia auto. Syarak secara auto menetapkan kedua-dua ini boleh memilih, ataupun salah seorang daripada kedua boleh memilih. Maka tak boleh untuk salah seorang daripada mereka berdua menolak, kerana ini hukum yang telah ditetapkan. Baik, settle. Jadi dia kena step dia tuan-puan, pertama kena akad jual beli dulu. Kalaulah tak berlaku akad jual beli, tidak ada khiyar. Itu penting, kenapa kita nak kena tahu step pertama jual beli dulu. Kerana dalam jual beli sahaja yang ada khiyar syarak ini, yang ada khiyar ini. Selain daripada akad jual beli, tidak ada khiyar. Jadi kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-puan, pilihan yang syarak peruntukan di dalam sistem muamalat ini ada beberapa pilihan. Yang kita telah belajar modul lengkap sebelum daripada ini. Pertamanya ialah jual beli sebenar. 16 syarat. Dalam kitab kita ni ada 16 syarat. Cukup 16 syarat, boleh pilih akad jual beli yang sebenar. Kalau tak cukup syarat, tak boleh untuk kita pilih akad jual beli yang sebenar. Maka kita terus kepada pilihan yang kedua. Alternatifnya ialah bai'ul mu'atah. Ini dia panggil akad jual beli yang kedua, yang ada pilihan dalam sistem muamalat mazhab kita Al-Imam Syafi'i, iaitu nama dia ialah jual beli mu'atah.
Jual beli yang tidak ada ijab qabul yang ditarjih oleh Al-Imam Nawawi dalam mazhab kita sah. Hulur duit, ambil barang tanpa ada ijab qabul. Tidak ada saya jual, tidak ada saya beli. Adakah dinamakan jual beli? Dinamakan jual beli dengan syarat kita kena niat aku taklif ataupun aku ikut jual beli, aku pilih jual beli mu'atah. Tak perlu apa nama ni orang panggil apa, tak perlu kita terletah jual beli mu'atah ni ditarjih oleh siapa, tak apa, kerana mazhab kita juga. Asalkan kita pilih, aku pilih jual beli mu'atah yang tidak ada ijab qabul. Okey, dua. Syarat lain semua perfect, lengkap. Tapi yang tak lengkapnya ialah rukun yang ketiga, iaitu rukun ijab dan qabul. Itu saja tak lengkap. Tak apa dipanggil rukun yang kelima. Pilihan yang ketiga, jual beli sebenar pun tak boleh, jual beli mu'atah pun tak boleh, tak cukup syarat 16 ini. Pilihan yang ketiga iaitu dinamakan hebah. Kenapa kita boleh pilih hebah? Tak perlu kita tukar mazhab lain. Nak senam cerita tuan-puan, tak payah pilih mazhab Maliki, tak payah pilih mazhab Hanafi. Maliki dan Hanafi memang mudah di dalam sistem muamalah, agak longgar sedikit peraturan dia berbanding dengan mazhab kita. Tetapi kita tak sempat untuk mendalami syarat ataupun terma dan syarat basic dalam mazhab Maliki dan Hanafi, maka kita kekalkan mazhab kita. Cuma kita pilih alternatif yang ketiga. Itu dia ada pilihan tu. Alternatif yang ketiga ialah hebah. Tak boleh nak jual, tak boleh nak beli. Kita hulur ini niat hebah. Dan penjual hulur barang kepada kita juga hebah. Tidak menjadi isu asalkan targetnya capai. Target dia apa? Target dia transaksi penjual dan pembeli ini pastikan sah. Sah apa dia? Dia panggil sah pemilikan. Ini pertukaran milik barang ini sah. Maka selesai. Tujuan dipanggil dalam sistem muamalah. Salah satu cara yang dibenarkan oleh syarak, yang diperuntukkan oleh syarak untuk menukar milik, salah satunya ialah jual beli, yang keduanya ialah hebah. Maka kita pilih hebah sah. Okey, itu asas dia tuan-puan. Pilihan keempat hebah bisawab, disebut 3 sahaja. Baik, kalaulah tidak ada jual beli, maka tidak ada khiyar. Contohnya tuan-puan, jual beli online. Mazhab Maliki Hanafi boleh, tapi mazhab Syafi'i tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kerana tidak boleh memenuhi terma dan syarat yang telah ditetapkan. Antaranya apa dia tuan-puan? Antaranya disyaratkan dalam mazhab Syafi'i, majlis pertukaran itu berlaku transaksi penjual dan pembeli mesti dalam majlis ria, bukan majlis yang majazi. Apa maksud majlis ria? Mesti penjual ada depan, pembeli ada depan. Tu dia panggil majlis akad jual beli yang hakiki, bukan majazi. Kalau maya, dia tak panggil hakiki. Seorang berada di Kelantan, seorang KL, penjual duduk KL, pembeli duduk Kelantan. Hanya transfer online dan pos barang akan dipostkan dan duit ditransfer. Maka penjual dan pembeli tidak berada pada satu tempat. Mereka berada pada tempat berbeza. Walaupun mereka mengatakan boleh juga dinamakan majlis akad, tapi mazhab Syafi'i tidak dinamakan majlis akad yang sebenar. Ini antara benda yang tak dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita dah belajar, barang mesti kena tengok secara real, tak boleh tengok gambar. Tengok barang betul, tak boleh tengok gambar. Itu dia agak ketat mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i dia agak strict sikit? Kenapa? Untuk menutup ruang berlakunya penipuan dan penganiayaan. Tengok gambar cantik barang sampai tu dia tak seperti gambar. Sebab tu gambar dan mazhab Syafi'i tak sah. Tapi qadha'if boleh. Boleh qadha'if kalau nak taklid qadha'if. Cuma tak lepas juga dari sudut majlis yang hakiki. Mazhab Syafi'i dia tak nak majlis majazi, dia tak nak majlis maya.
Dia nak majlis yang real. Mesti ada depan penjual dan depan pembeli. Maka sebab tu apabila kita berlaku transaksi secara online, maka kita boleh pilih kekalkan mazhab kita, tak nak tukar mazhab lain. Kita boleh pilih menggunakan transaksi akad hebah. Akad hebah. Tapi bagi orang yang ada kesempatan dan peluang, dia boleh belajar mazhab Maliki dan Hanafi, dan dia boleh taklid mazhab Hanafi dan Maliki untuk guna akad jual beli dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Itu cara dia. Jadi kalau tak sempat, tidak ada masa dan peluang untuk belajar mazhab lain, kekal mazhab kita, tapi pilih akad yang lain, tak menjadi isu. Baik, kita terus tuan-tuan ke cara di bawah tu, cara majlis ataupun dia khiyar majlis. Kita dah tahu khiyar majlis ini apa dia maksud majlis. Yang kedua, kita dah tahu khiyar ini berlaku hanya pada akad jual beli sahaja, tak berlaku dalam akad lain. Akad sewa tak berlaku, dan juga akad pinjam lagi tidak ada khiyar. Akad pinjam, kita dah berlaku akad ijab qabul pinjam, tiba-tiba nak cancel balik, tak boleh. Melainkan nak hantar balik ni, pembeli ni minjam ini dia terima, tak jadi isu lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, khiyar itu ada 3 macam. Kita gustan sedikit kerana kita cuti panjang tuan-tuan. Kita gustan, kemudian kita baca terus. Ini kita dah baca ni. Khiyar itu ada 3 macam, ini 3 jenis. Yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Dah settle 3 yang kita dah bahas tadi. Baik, pihak penjual dan pihak pembeli diluluskan, ini dibenarkan oleh syarak, yakni boleh khiyar majlis. Apa dia khiyar majlis? Tempat akad, selagi keduanya penjual dan pembeli ini berada dalam tempat akad. Selagi mereka belum berpisah badan mereka. Tapi kalau berpisah sahaja, kata ulama, bagaimana nak ukur nilai mereka mula berpisah? Iaitu mula mereka berpisah dikira apabila salah seorang daripada keduanya ini bercerai daripada majlis, yakni berpaling daripada tempat yang mereka berada. Dengan tujuan berpaling ini, tujuan untuk keluar daripada majlis ataupun tujuan untuk meninggalkan majlis. Kalau mereka berpaling tapi bukan tujuan untuk meninggalkan majlis, untuk ambil barang lain, tidak dinamakan mereka berpisah. Contoh, kita beli barang banyak, kita dah akad jual beli, siap akad jual beli, tiba-tiba teringat nak pergi cek, nak pergi tengok survey barang lain. Walaupun mereka ini berpaling ataupun salah seorang daripada kedua ni, pembeli dah tinggalkan penjual duduk di cashier, dia pergi nak survey barang lain, tapi tujuan dia bukan nak keluar, bukan nak berpisah lagi, maka tidak dianggap mereka ini berpisah daripada majlis. Tetap mereka dianggap berada dalam majlis akad, walaupun 1 jam, walaupun 2 jam, walaupun sampai ke petang. Mereka dua-dua ni tak berpisah, tetap dinamakan mereka berada dalam majlis akad. Masih ada ruang, masih ada peluang untuk cancel kalau sekiranya salah seorang daripada mereka ini nak hantar balik barang. Sama ada hendak diteruskan, yakni ditetapkan jual beli itu, atau hendak di cancel. Boleh, syarat membenarkan untuk mereka berdua ini, sama ada nak teruskan jual beli, jadi jual beli, atau untuk cancel. Jika keduanya telah memilih lazim, yakni memilih jadi beli, confirm beli, gugurlah hak khiyar daripada keduanya. Tapi kalau mereka pilih jadi dalam majlis itu, maka tidak ada lagi khiyar bagi mereka, walaupun belum berpisah. Contoh, selepas akad, saya beli barang ni dengan harga sekian, saya jual barang ni dengan harga sekian, masih dalam majlis akad. Contoh, dia beli kereta, lama dah duduk berkenan kereta kawan ni, pergi angkat, kawan kata aku jual kereta aku dengan harga 30k, pembeli kata aku beli dengan harga 30k. Kata pembeli, oleh kerana dia lama dah nak, pembeli kata kira jadi dah, maka tak boleh khiyar, kira jadi, tak boleh dah nak cancel balik pembeli. Tapi penjual dia tak pilih khiyar, tak pilih jadi lagi. Tapi belah pembeli dah kira jadi, tak boleh cancel dah. Tapi penjual belum, dia tak pilih lagi jadi, maknanya masih lagi berada dalam majlis. Penjual boleh untuk nak hantar balik duit. Penjual kata aku tak jadi belilah, aku tak jadi jual.
maka pembeli tetap kena hantar, kerana penjual pilih untuk cancel. Tapi kalau mereka berdua-dua ni, kedua-dua menyatakan kira jadi, aku pun jadi jual, pembeli pun kata aku pun jadi beli, confirm, walaupun berada dalam majlis, tetap tak boleh khiyar. Dan jika salah seorang memilih lazim, yang ini memilih jadi, memilih confirm, gugurlah haknya, hak dirinya. Tetapi tidak gugur, seorang lagi boleh pilih, kerana seorang saja yang kira confirm. Dan tinggal hak taulannya, tinggal hak kawannya, yakni pembeli, yang dibenarkan untuk pilih cancel. Demikian juga, sama juga hukum khiyar ini, gugur hak khiyar keduanya. Gugur hak khiyar keduanya dengan berpisah. Tadi dengan memilih, tadi dengan pilih confirm, tidak ada khiyar. Ataupun dia tak pilih tetapi berpisah sahaja mereka berdua ini, kira hilamlah, habislah khiyar, tidak boleh lagi untuk nak cancel. Gugur hak khiyar keduanya, pembeli dan penjual, dengan berpisah ini, bercerai badan keduanya, atau salah seorang daripada keduanya dari tempat akad pada uruh sekalipun terlupa atau tidak tahu hukumnya, walaupun dia berpisah tu terlupa, ataupun dia tak tahu pun hukum khiyar ini. Kalau berpisah tak boleh khiyar, tetap tidak dibenarkan khiyar oleh syarak. Tak boleh cancel dah, terkira kena jadi. Tak boleh nak hantar balik barang, melainkan rosak, berlaku kerosakan, itu isu lain, itu dia panggil khiyar aib. Ada satu je pilihan tuan-puan, ni pilihan syarak, hari ni pun kita tak guna juga. Dia syarak memberi dua pilihan, satu pilihan pertama, yang kedua pilihan terakhir. Pilihan pertama ni khiyar, kalaulah tak pilih khiyar, terlepas majlis, kia syarat tak pilih, tidak ada kerosakan barang tersebut, tapi kita nak hantar balik juga. Nak hantar balik bukan kerana berlakunya kerosakan, tidak, saja nak hantar balik kerana nak guna duit. Kalau khiyar dah terlepas, maka tidak ada lagi peluang untuk hantar balik, melainkan ada satu je pilihan, yang syarak memberi peluang ini kepada penjual, iaitu dia panggil iqalah. Apa dia iqalah? Iqalah ni dia panggil faskhun bitaradi, cancel dengan reda daripada penjual, walaupun peruntukan syarak tidak ada, khiyar dah tidak ada, tetapi syarak memberi satu gesaan, dia panggil saranan, sehingga peringkat afdal, dapat pahala besar. Dia memilih iqalah demi untuk menunaikan hajat pembeli, kerana dia nak balik, dia berhajat nak balik duit, nak hantar balik barang ni tak rosak pun, boleh jual balik, saya perlukan duit. Maka penjual ini, bahasa kita dia panggil ihsam lah, tapi bahasa syarak dia boleh pilih iqalah, iaitu cancel jual beli ini, ataupun terima nak duit yang orang nak hantar balik ini dengan taradi, dengan suka rela, walaupun tidak ada peruntukan syarak. Sebab itulah iqalah ini antara tawaran Allah Ta'ala yang direkodkan pahala sunat, bukan saja sunat biasa, tetapi afdal, besar pahalanya penjual membantu pembeli yang ada hajat. Itu dia panggil iqalah. Ni iqalah di dalam sistem jual beli. Ada satu istilah iqalah luar daripada jual beli, di dalam sistem kehidupan biasa kita juga dituntut untuk membantu memudahkan urusan orang lain, itu afdal. Nabi kata, sesiapa yang memudahkan urusan manusia di dunia, nescaya Allah akan mudahkan dia urusan dia daripada mahsyar kelak. Sesiapa yang aqalallah, sesiapa yang iqalah, yang memudahkan urusan di dunia, aqalallahu fil akhirah, nescaya Allah akan memudahkan urusan dia daripada mahsyar. Ketika mana Allah membicarakan, ketika mana Allah cek satu persatu harta dia di dunia, di akhirat kelak, di pada mahsyar kelak, maka
orang yang memudahkan urusan orang lain di dunia, mereka juga akan dapat kenikmatan, iaitu Allah akan memudahkan urusan mereka ketika mana Allah membicarakan mereka di pada masyarakat kelak. Tu dia panggil iqalah juga. Orang minta kita ada power, ada kuasa tuan-puan. Jangan berkira sangat. Asalkan kita boleh bantu orang, bantulah dengan apa yang kudrat yang kita ada. Kita ada kewangan, orang minta tolong, bantu. Kita ada kuasa, ada power, orang minta tolong, bantu. Kadar kemampuan yang kita ada. Kerana bantu itu kerana apa? Kerana Allah semata-mata, bukan kerana apa. Bukan kerana individu, bukan kerana kita nak tunjuk kita ini bagus, bukan. Tapi kerana semata-mata kerana Allah. Maka di akhirat kelak, di pada masyarakat kelak, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Baik, jika last sekali tuan-tuan, perenggan terakhir ni, perenggan terakhir dia isu yang terakhir. Perenggan terakhir ni isu terakhir di dalam khiyar majlis. Kemudian perenggan seterusnya dia masuk khiyar syarat. Jika akad itu dalam rumah besar, dia nak cerita bagaimana permulaan kita nak kira berpisahnya mereka ini. Berpisahnya. Jika akad itu dalam rumah besar, apabila berpindah ke lain ataupun bilik lain, itu berpisahlah namanya, walaupun tempat tu besar. Di rumah kita, pasaraya tu besar, maka adakah nak kira berpisah ni kena keluar pasaraya? Tidak. Tu. Berpindah ke lain ataupun bilik lain, itu berpisahlah namanya. Apabila keluar berpaling saja cashier dengan kita, dengan tujuan untuk keluar, untuk balik, maka dikira berpisah. Walaupun tak keluar lagi daripada pasaraya, tak keluar lagi daripada Speedmart, tak keluar lagi daripada Tesco, tak keluar daripada kedai runcit. Kita masih berada dalam kedai runcit lagi, tapi kita dah berpaling. Dengan berpaling itu, kita bayar, kita angkat jual beli siap, kemudian kita ambil barang, terus jalan. Jalan ini tujuan apa? Tujuan nak berpisah, nak balik, dikira berpisah, walaupun duduk dalam kedai lagi. Walaupun duduk dalam rumah lagi. Dan jika dalam rumah yang kecil atau dalam perahu, apabila keluar daripadanya itu, daripada rumah kecil, ni tempat kecil sangat, apabila keluar daripadanya itu, berpisahlah namanya. Kalau dalam perahu, tempat kecil, ataupun dalam rumah bilik yang kecil, maka keluar saja, selangkah keluar saja tempat, dianggap berpisah mereka. Apabila berpisah saja, terus nak datang ke cashier, saya nak hantar balik, cashier tak wajib terima. Tu je isu kita nak bincang. Soal dia nak terima, itu ihsan dia lah. Itu budi bicara dia. Dia kata kesian, kita terimalah, hantar balik, bagi balik duit, ambil barang. Cuma nak cerita isu dari sudut peruntukan syarak, tak menjadi kewajipan kepada penjual untuk bagi duit balik. Tak haram kata penjual. Kenapa? Kerana saya tak boleh bagi balik duit. Kenapa? Kerana kita dah habis khiyar syarat. Nak juga tak boleh, saya tak boleh bagi. Saya ikut undang-undang. Dia orang straight ikut undang-undang. Tapi kalaulah nak kira budi bicara dia, syarak memilih ataupun menyarankan untuk dia hantar balik. Kenapa? Kerana meraihkan hajat pembeli yang nak hantar balik. Itu sunnah. Dapat pahala lebih. Dia terima hantar balik. Tapi kita nak bincang isu peruntukan syarak. Peruntukan undang-undang dalam sistem muamalah, tak wajib dia menghantar balik. Tapi kalaulah tak berpisah lagi, wajib. Haram kata dia. Setengah orang tu kan dia tak nak terima dah. Tak boleh dah. Dia kata dah kira jual beli dah, tak boleh hantar balik sebab barang bukan rosak pun. Barang tak rosak pun, nak hantar balik boleh, tapi syarat kena tukarlah barang lain. Nak hantar ambil duit tak boleh. Itu haram kata penjual. Kenapa haram? Kerana peruntukan syarak bukan pilihan, auto. Auto ni maksud apa? Maksudnya tak perlu mereka berdua ni pilih selagi mana mereka berada dalam majlis syarak. Maksud pilih apa? Pilih untuk di awal tadi tak perlu pilih.
Yang kena pilih tu ada, kita akan belajar bulan depan, nama dia khiyar syarak. Khiyar syarak memang kena pilih 3 hari. Dalam akad jual beli kena masukkan. Itu bulan depan. Saya beli kereta ni dengan harga 30k dan saya pilih khiyar 3 hari. Saya nak test dulu. Tak selesa saya hantar balik. Boleh. Syarat memperuntukkan khiyar dalam akad, dia panggil, bukan dalam majlis, dalam akad. Masukkan syarat tambahan iaitu 3 khiyar syarat. Tak sebut 3 hari pun tak apa, sebab apabila sebut khiyar syarat dia auto. Syarat memperuntukkan hanya 3 hari saja. Boleh untuk sama ada nak terus ataupun nak tukar. Jadi kalau khiyar majlis tak perlu pilih, dia panggil auto. Selagi mana berada dalam majlis, boleh salah seorang ini untuk pilih cancel. Tiba-tiba penjual tak nak menerima, haram ke atas penjual. Itu saja. Dan jika di tengah lapan, ni isu jual beli di pasar malam, bukan dalam pasaraya, bukan dalam kedai roncik, tapi pasar padan tanah lapan. Ini di pasar pagi ataupun pasar malam. Dan jika di tengah lapan, seperti pasar malam, pasar pagi, atau dalam kedai yang besar, apabila berpaling salah seorang daripadanya, berjalan sedikit, kira-kira 3 hasta itu, berpisahlah namanya. Ini pendetailan. Maksud dia berpaling itu, dia nak keluar itu, berpaling tak melangkah lagi, tak dikira lagi. Bayar siap, akad jual beli siap, bayar. Kemudian dia nak ambil barang, nak melangkah, nak berpisah ni, belum melangkah lagi, tak dikira lagi. Walaupun dia berpaling, ambil barang dah berpaling dah, tapi belum melangkah, tak dikira lagi. Melangkah 1 langkah, ataupun di sini dia sebut 3 hasta itu, lebih kurang 3 hasta, 2 langkah. 2 langkah berjalan, maka putuslah ataupun habislah khiyar syarak. Semata-mata ambil barang berpaling baru, belum lagi, masih ada lagi, boleh cok lagi, boleh stop lagi. Tetapi jika keduanya diam dalam tempat akad itu, atau kedua-duanya berjalan bersama-sama, sama-sama berjalan, tak apa. Cashier berjalan seiring penjual berjalan, pembeli berjalan sama-sama. Bayar akad jual beli siap dah di rumah, kita beli kereta dia, akad jual beli siap dah di rumah, bayar pun siap. Tapi selepas bayar siap, selepas akad jual beli siap, kita dengan pembeli penjual ni jalan sama-sama, ajak jom kita mengetes. Kereta lain ke kereta sama tak kisah, mudah cerita, kita ambil kereta yang kita beli ni lah, jom sama-sama mengetes. Dia penjual dengan pembeli sama-sama seiring, daripada rumah dia sampai kedai makan, duduk sama-sama sembang 2-3 jam, tetap dinamakan majlis akad. Boleh cancel lagi. Kenapa? Mereka dua belum berpisah. Atau kedua-dua berjalan bersama-sama ke beberapa tempat lain, sekalipun lebih daripada masa 3 hari, masih kekal khiyar keduanya. Ni nak cerita tak perlu tanya berapa hari, asalkan mereka ni berada bersama-sama, tak kisah berapa lama pun, tidur sekali, makan sekali, tak berpisah dua ni. Ni contoh sahajalah. Takkan 3 hari tak pisah, nak kecil nak berok, takkan dua-dua. Ni contoh nak cerita, kalau boleh tak berpisah 3 hari, 3 hari dinamakan majlis akad. Tu. Sekalipun lebih daripada masa 3 hari, masih kekal khiyar keduanya, kerana tidak bercerai badan keduanya. Kerana mereka ini tetap tidak bercerai badan mereka keduanya. Baik. Perenggan seterusnya insya-Allah bulan depan, harus bagi penjual dan pembeli atau salah seorangnya mensyaratkan khiyar dalam masa yang tertentu, jangan lebih daripada 3 hari. Ini insya-Allah bulan depan tuan-tuan, nama dia ialah khiyar yang kedua, kena masukkan dalam lafaz ijab qabul. Sebab tu kalau jual beli tak ada ijab qabul, tidak ada khiyar syarat. Jual beli mu'atah, main hulu je. Tengok cashier kata RM100, kita pun hulu 100.
Cashier penghulu barang, terima kasih, sama-sama balik kita. Tak ada ijab kabul pun. Senyap. Sebab apa senyap? Kena kita pilih jual beli yang kedua. Jangan kena pilih, jangan tak pilih. Tak pilih tak tahu mana-mana. Kena ada pilihan. Sebab syarak menetapkan pilihan. Kena pilih. Nak pilih jual beli pertama boleh, jual beli kedua boleh, pilih alternatif ketiga boleh. Hebah. Tu. Kalau kita pilih jual beli yang kedua, tak ada lafaz ijab qabul, maka tak masuk khiyar syarat. Khiyar majlis ada, khiyar syarat tidak ada. Itu insya-Allah bulan depan. Insya-Allah bulan depan. Wallahu alam. Jadi kesimpulan tuan-puan, kita belajar sistem muamalah ini, iaitu kita nak tahu pilihan. Ketika kita berada di lapangan, ketika kita berinteraksi dengan penjual, maka kita ada pilihan untuk pastikan proses pertukaran itu di-approve oleh syarak, dibenarkan, diluluskan oleh syarak. Barulah dipanggil sistem jual beli Islam. Duduk di kedai ada 4 pilihan yang kita dah belajar semua dah tuan-puan. Restoran, masuk restoran, nak bayar, ingat ada lebih kurang 4 pilihan yang diperuntukkan dalam mazhab kita. Pilihan pertama jual beli yang sebenar, pilihan kedua jual beli mu'attah, pilihan ketiga akad hebah, pilihan keempat akad hutang. Ketika nak bayar mesti ada pilihan. Aku nak bayar ni jual beli. Jual beli kena tengok terma dia, cukup tak, lengkap tak 16 syarat. Tak lengkap 16 syarat, barang kita dah bedal lah, ngap awal lagi, nak jual beli macam mana? Barang tidak ada. Jual beli ni kena ada barang di depan baru yang akad jual beli. Jangan ngap dulu baru nak akad jual beli. Itu tidak di-approve, dibenarkan oleh syarak. Kena follow dia punya terma dia. Jangan bayar apa ni? Bayar hak makan tadi. Memanglah bayar makan, takkan nak curi. Cuma Islam menetap dan memperuntukkan cara bayar itu. Akad apa? Itu beza konvensional dengan Islamic term. Cara terma Islamik. Islamik dia ada terma dia. Konvensional tidak ada, dia main bayar je. Sama lah takaful pun tuan-puan. Itu istilah lahirnya takaful. Lahirnya insurans yang konvensional Islamik. Beza asas dia Islamik dengan konvensional ni, beza dia ialah akad. Itu beza asas. Cara tu ada cara lah, tapi asas dia ialah, yang menjadi fundamentalnya ialah apa dia? Akad itu. Itu menjadi teras kepada pelaksanaan sistem muamalah. Apabila kita masuk saja restoran, pilih akad apa ketika nak bayar tu. Jual beli memang tak boleh dah, sebab dah makam dah. Jual beli mu'attah juga tak boleh, dah ngap dah. Ia ada 2 pilihan terakhir, iaitu hebah, dan ketiganya ialah akad hutang. Dia panggil akad dhaman, dia panggil akad bayaran hutang yang telah kita makan. Tapi kena niat sebelum makan tu, sebab tu kaedah dah. Dia panggil formula. Formula asal, nak guna harta mesti milik. Apa saja harta milik orang, kita nak guna mesti kena milik dulu. Milik jual beli, milik jual beli mu'attah, milik hebah, milik hutang. Sebab tu sebelum apabila waiter datang letak barang depan kita, sebelum kita ngap, aku pilih apa? Pilih hutang. Niat di hati kita, sebab kita dah bincang benda ni, ada cara dia. Lafaz sarih boleh, lafaz kinayah boleh. Kinayah ni apa dia? Salah satu cara kinayah ni ada 2. Satu lafaz, satu lagi tak berlafaz. Tak berlafaz termasuk kinayah juga, niat. Ketika kita hulur nak bayar tu boleh niat, ataupun kita nak milik dulu. Aku milik nasi dan air ini. Milik apa? Milik secara hutang, bukan milik secara jual beli. Kalau milik secara jual beli, kena suruh dia datang kira dulu. Suruh datang kira, kemudian kita bayar cash. Maka itu dia panggil jual beli sebenar. Ataupun jual beli mu'attaf, ataupun ketiga jual beli hutang. Jual beli hutang, cakap kat dia berapa semua, dia kata RM10, air dengan nasi 10. Cakap kat dia, sekejap lagi saya bayar. Maksud apa? Saya saya beli secara hutang. Dia panggil jual beli hutang. Yang ketiga, yang keempat, pilihan keempat apa dia? Pilihan keempat dia panggil jual beli pula. Hutang, bukan jual beli hutang. Akad nasi dan air itu tadi, kita cakap boleh berlafaz ataupun boleh niat. Kalau kita nak cakap lafaz,
aku hutankan nasi dengan air ni, sekejap lagi bayar. Bayar apa? Bayar hutang. Bukan jual beli hutang, beza tu. Jual beli hutang kena suruh dia kira dulu. Kena suruh dia kira air dengan nasi berapa. Dia kata air nasi ni Tuan Haji RM10 saja. Okey, saya beli secara hutang. Beli secara hutang tak bayar lagi lah, tapi dah milik dah, secara jual beli. Tapi yang kita nak ni paling mudahnya ialah pilihan yang keempat, nama dia lah hutang. Dia panggil akad dhamanun mutlafun. Tu dah habis dah. Dah luput dah tu apa nama tu. Dhamanun mutlafun. Dia panggil akad bayar harta yang telah kita makan, harta yang telah kita guna. Kita hutang nasi, sekejap lagi bayar. Nak bayar apa? Bayar hutang yang telah kita guna. Bayar harta, bayar nilai harta yang kita hutang tadi. Kenapa nak kena bayar harta? Sebab kita tak nak bayar nasi, boleh. Nak bayar nasi boleh. Nak bayar nasi boleh, nak bayar air boleh. Tapi kita nak bayar dengan nilai. Tu dalam bab hutang, insya-Allah. Kita akan belajar detail tuan-puan, nanti bertemu dengan tajuk hutang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.